Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Boleh dengar insya-Allah? Bising sikit dekat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada petang ini dalam suasana kita bersama-sama dengan kehidupan di satu zaman yang baru lah, zaman di mana kita melihat manusia berada dalam keadaan yang mengikut arus, dan insya-Allah pada petang ini kita tengoklah apa yang sempat untuk sama-sama kita bincangkan. InsyaAllah, saya sedang berada di sebuah kedai di tempat nak servis kereta, dan Alhamdulillah kita ambil masa lah sekejap insyaAllah untuk kita nak tengok tentang beberapa perkara yang boleh, saya harap dapat dengar insyaAllah, sebab sini agak bising saya menggunakan mikrofon. InsyaAllah kalau tak dengar tolong beritahu insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Jadi saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang suratul Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wal naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Sungguh-sungguhnya dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, minal khawf, dengan perasaan takut, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan juga dengan berkurangannya harta kamu, harta akan berkurangan, dan juga dengan wal anfusi was samarat, juga Allah akan uji kita dengan jiwa kita, perasaan kita, dan kemudian Allah akan menguji kita juga dengan wassamarat, dengan hasil tanaman kita tanam apa semua Allah akan uji. Wa basyiril sabirin, dan beruntunglah bagi mereka yang sabar. Jadi topik perbincangan ini ialah berkenaan dengan ujian Allah. Allah akan menguji. Wala nabluwannakum, Allah akan menguji, Allah akan mencuba kamu dengan segala sesuatu, bisyai', dengan segala sesuatu, daripada kelaparan, daripada ketakutan dan sebagainya. Jadi kita juga telah pun meneliti beberapa ayat Allah dan hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang ujian-ujian yang akan datang, ancaman yang akan datang, yang akan membawa kepada perkara-perkara yang bukan sahaja kita akan kehilangan sesuatu yang kita suka, seperti kawan-kawan, pekerjaan, saudara mara dan sebagainya, mungkin kebebasan bergerak dan sebagainya. Tetapi begitu juga kita akan kehilangan perkara yang kita perlukan, memang kita perlu sangat, seperti kita kehilangan kesihatan, pendapatan, mungkin dirampas hartanya, mungkin ditangkap, mungkin dizalimi. Itu antara ancaman-ancaman yang kita. Jadi kita lihat, kita akan berhadapan dengan berbagai perkara yang berlaku, berbagai perkara yang berlaku di akhir zaman ini, sehingga sampai peringkat kita punya kehidupan kita akan dikuasai sepenuhnya. Sebab tu disebut mulkan jabariyah. Mulkan jabariyah dikuasai sepenuhnya, dan penguasaan sepenuhnya itu sampai ke semua peringkat, sampai dari sudut ekonominya, dari sudut kesihatannya, emosi kita akan dicuba, begitu juga dengan otak kita, akal kita akan dicuba, akan
diuji. Contohnya baru-baru ni didedahkan di dalam Davos, Davos, perjumpaan Davos, di mana mereka telah menyatakan tentang mereka telah pun ada teknologi, sekarang ni sudah ada pun teknologi yang boleh mengesan pemikiran otak, pemikiran kita ni. Dia boleh kesan, dia boleh tengok sejauh mana dia punya energinya, dia punya gelombangnya, sihat tak sihat. Dan setiap gelombang yang ada tu mereka kaji. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu pun saya ada buat kajian juga. Salah satu bidang saya yang saya belajar juga medical engineering. Bila kita buat kajian tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan gelombang, maka ada satu eksperimen tu, dia mengesan gelombang alfa, beta, theta, gamma sebagainya yang ada daripada otak kita ni, dan kemudian selepas tu dia bacaannya. Pada tahun 1990-an lagi, tahun 1990-an lagi dah ada alat yang boleh membaca gelombang daripada kepala kita. Boleh membaca, maknanya dia letakkan elektrod di kepala kita ni, kemudian lepas tu dia letakkan helmet tutup bagi mengkontrol gelombang tersebut. Lepas tu dibaca. Jadi apa yang mereka buat ujian ialah uji kaji itu ialah pada seorang pilot yang nak bawa F-16, iaitu kapal pejuang F-16. dia bawa, dia terbang dengan tak menggunakan mechanical tangan, menggunakan otak saja. Dan mereka dah buat dan berjaya. Pada masa zaman saya tu 90-an tu dia dah berjaya ketika saya belajar tu dia dah berjaya, dan dia telah boleh menghasilkan. Sebenarnya perkara semua teknologi itu tidak didedahkan kepada awam, tapi dah berjaya. Maknanya pada zaman itu telah boleh dikesan. Maknanya setiap gelombang yang keluar daripada otak kepala kita ni, bila kita berfikir, dia akan keluarkan gelombang. Setiap gelombang tu dikesan dan kemudian diberi tukar kepada electrical note and 0101, dan kemudian selepas itu boleh ditukar kepada instruction, arahan, belok kanan, belok kiri, ke depan, ke atas, ke bawah, nak maneuver. Jadi kapal terbang jet pejuang itu akan jadi lebih lancar, seolah-olah seekor burung yang terbang, bukan kapal terbang biasa. Jadi kalau manusia pegang mechanical, dia ada delay dia ada relay dia ada delay yang akan menyebabkan signal tu dia tidak jadi smooth, lancar. Tapi bila dia gunakan gelombang direct, maka dia boleh terus bawa kapal terbang tanpa ada pegang kita kata tempat steering tu. Jadi pada tahun 90-an tu dah ada teknologi tu dah ada tahun 90-an. Sekarang ni teknologi tu dia bukan hanya boleh mengesan gelombang yang ada kepada kepala kita bergerak, bercakap, semua ada gelombang. Jadi bukan saja dia boleh mengesan gelombang tersebut, dia boleh mengenal pasti apakah gelombang tersebut. Adakah gelombang yang keluar itu kita di dalam keadaan emosi yang sabar, tenang, emosi yang menakutkan, jadi dia boleh kesan emosi. Jadi kalau orang tu emosinya tengah marah, sedang marah, maka gelombang itu akan menunjuk bacaan kepada gelombang tu, akan dia sedang marah. Maksudnya hormon-hormon yang tertentu keluar, dia boleh baca. Dia boleh baca, dia scan, dia boleh baca. Ini teknologi yang ada sekarang. Malahan lebih hebat lagi teknologi kajian yang dibuat oleh teknologi Dajjal ni, sampai peringkat dia boleh mengesan bukan saja emosi yang ada situ, tetapi dia boleh mengesan dan boleh mengubah frekuensi tersebut. Dia boleh mengubah frekuensi tersebut. Maknanya dia boleh naikkan, dia boleh turunkan frekuensi yang ada di otak tu melalui jauh dengan jarak dia menembak frekuensi, dan dia boleh kontrol frekuensi tersebut. Maknanya kalau katakan kita sedang marah, maka dia boleh jadikan marah tu meluap-luap. Jadi sehingga hilang pertimbangan, sehingga boleh bunuh orang. Macam itu. Ini dia boleh tembak pula frekuensi. Dia kesan kita di apa situasi kita, keadaan kita. Kemudian lepas tu dia boleh tingkatkan atau dia boleh rendahkan frekuensi yang ada di dalam tu, sehingga menyebabkan emosi kita menjadi burst out, meletup. Jadi ini teknologi yang ada sekarang. Jadi maknanya kita lihat
mulkan jabariyah ni, dikata di peringkat totalitarian ini, bukan hanya sekadar mereka kontrol ekonomi, dia kontrol kesihatan daripada jauh, vaccination, ubat-ubatan, makanan-makanan. Bukan saja dia boleh kontrol, kita kata apa namanya, dari sudut kehidupan kita yang di luar, kereta lah apa macam-macam ni, dia boleh masuk ke dalam, infiltrate ke dalam, sehingga menyebabkan emosi kita tu dia boleh stir out. Dia boleh goncang emosi kita. Sebab itulah kalau kita lihat, inilah perkara yang lebih parah lagi, sehingga kan dia boleh dengan menggunakan artificial intelligence, and dia boleh brainwashing seseorang itu dengan menembak frekuensi pada gelombang kepada seseorang tersebut, sehingga dia boleh dipanggil brain transparency. Salah satu uji kaji ujiannya dipanggil brain transparency. Maknanya otak kita tu dia boleh baca. Sebab tu Nabi gambarkan, siapa yang katakan dia ni tidak dia ikut Dajjal, saya tidak beriman, saya beriman dengan Dajjal, maka dia tak boleh tipu. Dajjal tahu engkau bohong ke engkau tak bohong. Kalau dulu guna polygraph kan, tu ada error lagi. Ni bila guna brain ni, bila gelombang dia lebih accurate. Ini teknologi ni dah ada dah, dan dia dah bentangkan di Davos pun dia ada bentang sebahagian, tak semua, dia bentang sebahagian. Jadi bila dia bentang, bila dia menyatakan bahawa dia boleh membaca otak kita, pemikiran kita, maka pada masa tu kan, bermakna kan, teknologi yang ada pada dia lebih lagi daripada setakat boleh membaca. Yang dibentang tu kata kita boleh baca, kami boleh baca, kami boleh tahu emosi kamu macam mana, dia boleh baca ya kan. Tapi teknologi yang ada ni kan, 50 tahun lebih daripada teknologi yang dia sebut, yang dia dedahkan ni tak banyak. Yang disebut ni hanya mungkin kan, kita kata 10%, 20% lah maksimum. Yang lain semua military, 80 to 90% is military punya teknologi, iaitu Dajjal dan tenteranya. Maka sebab itulah kita kata sini, mereka bukan hanya akan kontrol dari sudut luaran, kehidupan luaran kita, tetapi dia akan kontrol juga kehidupan di dalaman kita. Salah satu contoh yang saya nak sebut kat sini ialah dari sudut kelenjar pituitary kan, kelenjar yang ada kat belakang sini, yang mana digambarkan sebagai kelenjar yang apa namanya, menjadikan kita ni spiritually boleh berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dikaji. Dikaji. Jadi sebab itulah dia nak rosakkan kelenjar-kelenjar kita yang otak ni dengan berbagai perkara. Baik. Jadi secara ringkas yang nak sebut sini, bila disebut mulkan jabariyah itu, totalitarian itu, detektor yang 100%, maknanya seorang manusia tu dia bukan lagi sekadar manusia biasa, tapi manusia yang hackable disebut. Hackable ni yang boleh digodam, yang boleh diganggu, yang boleh dikacau. Jadi sebab itulah di sini Rasul SAW dengan teknologi yang ada pada sunnah, teknologi sunnah kita, teknologi sunnah kita contohnya kita kata Nabi SAW mentarbiah, macam mana Nabi mendidik sahabat-sahabat baginda SAW kan. Jadi pendidikan itu mengutamakan apa dia? Yang pertama sekali ialah roh, hati kan. Ala fil jasadi mudghah, iza saluhat jasad kullu, wa iza fasadat fasadal jasad kullu, ala wahiyal qalb. Auqamaka Rasul SAW. Jadi Nabi kata pada tubuh badan manusia ada seketul daging, kalau baik semua, kalau rosak semua, itulah hati. Dan kemudian hati inilah sebenarnya dia ada lapisan dia. Dia ada lapisan dia. Lapisan dia yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh, dan lapisan-lapisan itu yang belakang sekali ulama panggil sebagai lub. Lubuk lah, kalau orang kita panggil lubuk kan, lub, yang dalam sekali. Yang ini tidak dapat ditembusi oleh mana-mana teknologi, hatta malaikat pun tak tahu. Sebab tu kita lihat di sini bahawa dalam Islam kita kata tarbiyah itu merupakan satu yang paling penting sekali. Dia diucap oleh Syekh Mustafa Masyhur rahimahullah, Syahid Syekh Mustafa Masyhur, dia kata apa tarbiyah bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula daripada tarbiyah. Kenapa? Kerana di tarbiyah itulah terbenarnya kekuatan. Dan kekuatan yang mana? Bermula dengan tarbiyah ruhiyah, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah imaniyah,
Tarbiyah akidah kita. Maknanya kita mendidik roh kita. Nanti roh nanti kita akan cerita secara detail kemudian. Mungkin dalam tamrin kot kita cerita pasal roh ni, tak boleh nak cerita kat sini, nanti orang tak faham. Jadi kita nak cerita tarbiyah rohiyah, kemudian kita cerita pula pasal bagaimana tarbiyah rohiyah itu membentuk iman, al-yaqin, iman. Iman. Jadi iman, yakin, iman ini pula dia boleh berada banyak peringkat pula iman ni pun. Al-ilmu yaqin, ainul yaqin, kan, haqqul yaqin, kamalul yaqin. Jadi iman tu pun ada berperingkat-peringkat juga. Jadi kita lihat apabila kita memproses rohiyah kita, hati kita, dan kemudian kita membina kebersihan padanya dan membina kekuatan padanya, maka senjata 5G ke 100G pun, frekuensi mana pun, insya-Allah tak boleh kalahkan. Tak boleh. Sebab teknologi mereka tak sampai banding dengan teknologi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai. Hebat macam mana pun Tesla, hebat macam mana pun Dajjal, Iblis, dia tak boleh lawan teknologi yang ada pada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya tarbiyah Nabi ni, walaupun kita kata dah 1400 tahun lebih dulu, tetapi dia masih relevan sampai ke sekarang. Masih lagi relevan sebab manusia ni sama, dan kekuatan kita ialah pada hati. Dan pada hati. Itulah digambarkan sebagai raja. Sebagai raja pada kita ni, yang mana dia tidak boleh diganggu. Sampai satu peringkat tu tak ada yang tahu illallah, melainkan Allah. Dalam hati kita, dalam lub kita, hati kita tu tidak ada yang tahu illallah, melainkan Allah. Malaikat pun tak tahu, tak sampai. Jadi sebab itulah apabila malaikat pun tak tahu, dia ada vacuum, dia ada satu ruang, yang mana ruang itu hanya Allah dan dia, dan ruang itu tidak boleh dicemari. Tapi malangnya kita ni, bila tidak duduk dalam tarbiyah rohiyah, kita tidak membersihkan hati kita, tidak membina kekuatan jiwa tadi, maka pada masa tu kan, lub itu tak sampai. Kita sendiri tak sampai kepada hati kita yang sebenar, yang hakiki. Sampaikan nak sebut nama Allah pun susah, kan? Allah pun susah. La ilaha illallah pun susah. Padahal kan, la ilaha illallah itu hebatnya kalimat la ilaha illallah itu, sekiranya menyentuh lub kita, hati kita, dia tak akan keluar. Sehingga bila disebut Allah disebut Allah tu masuk dalam hati kita, lub dalam tadi, dia tak akan keluar dah. Dia akan lekat kat situ, dia akan sebut sentiasa Allah. Ini yang digambarkan oleh para ulama kita, bagaimana kita perlu sangat-sangat kembali kepada proses tarbiyah rohiyah tadi. Tarbiyah imaniyah, keyakinan. Menghidupkan basirah kita. Kenapa? Kerana di situlah kekuatan. Dan di situ jugalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini, mereka mahu menguasai manusia ini sehingga peringkat kepada emosinya. Sehingga sampai peringkat kepada dia punya pemikirannya, conscious mind, creative mind, kan, subconscious mind. Semua jenis minda ni nak kuasai. Sebab tu kalau kita tengok orang Islam beriman yang masuk penjara, mereka ditorture teruk, diseksa teruk lah. Kenapa mereka diseksa? Sebab dia nak menguasai minda. Sehingga minda tu dah tak boleh fikir apa dah, ikut aje lah. Takut, menangis sehingga gila. Minda jadi gila, terputus. Tapi minda bukan raja. Rajanya hati. Jadi sebab itulah orang gila ni, walaupun minda ni tak boleh berfikir, tapi dia masih manusia sebab dia ada hati manusia, roh manusia. Sebab tu kita ingat, ada setengah orang dia boleh buat benda pelik-pelik. Orang kata apa, gila isim. Dia belajar tentang sifat Allah, tengok, perhati sebagainya. Ni tengok langit. Langit gelap. Langit gelap. Tengok langit, melihat tentang kekuasaan Allah sebagainya. Kalau kita tidak ada panduan sampai peringkat kita, Allah tajalikan sifat-sifatnya, Allah memperlihatkan, menyaksikan kita sifat-sifatnya, kehebatan dan sebagainya, sehingga akhirnya ada di kalangan minda kita yang putus minda putus.
Dia dah tak hidup di alam manusia dah. Dia tak hidup di alam dunia, dia hidup di alam dia. Ni kita panggil gila isim. Sebenarnya bukan gila. Dia tak gila, dia cuma tidak berada bersama kita. Minda dia melepasi apa dia panggil border, sempadan untuk kita berfikir secara rasional di dunia ini. Di akhirat dia tak gila. Sebab tu ada anak-anak gila jangan putus asa. Kalau ada anak-anak kita yang sakit otaknya, minda, jangan putus asa sebab dia ada roh. Dia ada roh. Macam mana ubat tadi? Ubatnya tu kalau sakit minda, sakit otak, tingkatkan roh dia. Sebab roh tu raja. Roh tu raja. Jadi kalau orang gila pun boleh pulih tak? Boleh pulih. Sebab tu Nabi gambarkan tidak ada penyakit yang tak ada ubat. Ada ubat. Di mana ubat gila? Mental. Mana ubat mental? Rohnya. Berlaku satu ketika dulu kan, ada seorang pelajar Universiti Melaya. Allah izin cerdik. Tapi Allah izin accident, kena terantuk kepala dia jadi gila. Tapi gila bukan kacau orang. Jadi gila dia macam tak ingat kan. Kadang-kadang cakap sendiri, kadang-kadang dia ketawa sendiri kan. Gila. Orang kita panggil gila lah. Kan? Jadi maknya sedih sangat, itulah harapan mak ayah dia. Akhirnya dia hantarlah ke sebuah madrasah. Madrasah mengajar Quran. Dia kata, "Ustaz, kalau anak saya ni tak boleh belajar UM pun tak apa, kurang-kurang dia boleh dengar Quran lah." Macam itu. Cik pergilah, duduk. Ustaz dia kata nak terima orang gila nak belajar tahfiz Quran, hafal Quran orang gila. Macam mana? Tapi ustaz tu tak apalah, pasal kita nak tolong sama-sama, tak apalah. So kerja dia apa? Lepas dia urus, dia pandai urus lagi diri dia. Duduk di situ, dengar je orang baca Quran. Dengar je baca Quran. Baca Quran, orang ni baca Quran, orang ni baca Quran, orang ni baca Quran, dia dengar Quran saja. Dia nak baca tak boleh. Dia senyum-senyum, gelak-gelak. Tapi bila baca Quran dia rasa macam tenang, dia teronok duduk dengar gitu. Akhirnya Allah izin dia boleh baca Quran. Dia boleh hafal Quran. Akhirnya masuk UM semula, sambung belajar. Hilang. Gila tadi tu hilang. Kenapa? Kan sebab roh dia menguasai semula. Raja menguasai semula. Raja tu menguasai semula apa yang ada pada kehidupan dia. Benar kan apa Allah gambarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kan nasib keadaan seseorang itu. Tak akan merubah, melainkan dia mengubah apa yang ada di dalamnya. Nafs apa? Roh. Kita ubah roh kita. Begitu juga digambarkan Nabi tadi, kalau rosak lah, kalau betul-betul lah. Sebab tu sekarang ni sebenarnya kekuatan orang beriman bukan pada kopiah, bukan pada janggut, bukan pada serban ataupun jubah. Kekuatan orang beriman bukan kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir, sembahyang. Tapi kekuatan orang beriman ialah sejauh mana iman tadi hidup bersama rohnya. Hidup bersama rohnya, hati. Roh ni kita panggil hati. Semua kehidupan ni. Jadi di situlah kekuatan. Sebab tu saya nak sebut sini. Bila saya tengok balik kan, bagaimana teknologi dia orang di akhir zaman ni, dia bangga. Dia Davos, dia kata, kamu bersedia tak? Satu masa nanti akan ada zaman di mana kita boleh baca otak. Kita boleh scan otak. Bukan scan otak nampak dalam tu otak kita tu, X-ray tu, bukan. Scan apa yang otak tu fikir. Sebab dia dah boleh buat dah. Dia boleh kesan dia punya apa dia panggil? Signal tadi. Dia punya frekuensi, dia punya gelombang. Dia dah kesan dah. Saya tengok lah. Dan saya pun ada belajar juga dulu, alhamdulillah. Saya ada belajar jugalah, tak banyak, sikit-sikit lah ada belajar. Tak pandai, tapi boleh lah tahu sikit-sikit. Jadi nak sebut kat sini, dan inilah perkara yang mereka rancang. Dan sekiranya kita tidak kembali balik semula kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dibuatnya, di samping kita ada juga ilmu waqi', ilmu realiti, apa yang saya sebut tadi itulah. Kalau tak, kita tak nampak. Dan kemudian tarbiyah ruhiyah ni nak kembali balik kepada salafus salih. Salafus salih, kembali balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, macam mana mendidik sahabat-sahabatnya, macam mana sahabat-sahabat mendidik tabi'in. Kita nak kembali. Dan apa yang ada dalam tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dia bukan hanya yang tersurat saja. Kita baca hadis, ini makna dia.
Kita baca Quran, ini maknanya, terjemahannya, tafsirnya. Bukan tersurat, dia yang tersirat. Itu yang kita panggil sebagai ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu syariat ni ialah ilmu yang diajar di sekolah-sekolah, yang diajar di universiti sampai dapat PhD. Tapi PhD bahagian ilmu syariat. Ilmu syariat, PhD. Hadis ke, usuluddin ke, bahagian syariat yang nampak. Tetapi yang bahagian kan, hakikatnya tak ada. Bahagian batinnya tak ada. Bahagian batin, bahagian dalaman hati tak ada. Mungkin dia ada PhD di dalam usuluddin, tapi hatinya kosong. Itu yang kita boleh mendengar. Ramai juga ustaz-ustaz yang ada, kadang-kadang dia punya cakapnya tu kalah Mak Rempit. Bila dia kutuk orang tu kan, habis-habisan. Tak ada adab, tak ada akhlak. Sedangkan adab dan akhlak itulah merupakan natijah daripada kebersihan jiwa. Jadi sebab tu kita lewat ini ramai orang yang mengkaji tentang akhir zaman, cerita pasal macam-macam, dan kita seronok dengar cerita, tapi kita tak dapat solusi tak ada. Kenapa solusi tak ada? Sebab kita tak kembali balik kepada proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tengok. Barulah kita nampak kekuatan dia. Apabila kekuatan ruhiyah tadi diproses, ruh kita diproses sehingga sampai kepada peringkat bukan saja ilmu yakin kan, bukan saja ainul yakin, bukan saja hakul yakin, sampai kepada peringkat kamalul yakin. Sampai kepada peringkat yang paling tinggi lah kalau boleh lah. Maka dicampur dengan kefahaman kita tentang fiqh usul fiqh dakwah, fiqh siyasah, fiqh tarbiyah, fiqh jihad, dan macam-macam fiqh lagi lah. Fiqh ni pula bukan sembahyang puasa je, ada macam-macam ni, fiqh haraki. Jadi bila kita gabungkan aspek ruhiyah yang tinggi dan bersama dengan kefahaman fiqh yang benar, yang sahih, fiqh muwazanat, ada banyak fiqh yang ada macam-macam, tahawulat, dan ada macam-macam fiqh ni. Jadi bila digabungkan tadi, maka akan membentuklah satu yang disebut gerakan harakiyah. Jadi harakah ni, harakah ni dia bukan sekadar satu persatuan, pertubuhan, satu parti politik, bukan. Itu yang didefinisikan oleh ROS, tetapi yang didefinisikan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti bermula daripada kebangkitan roh, kebangkitan hati yang kenal Allah, hati yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang yakin dengan Allah, hati yang sentiasa bersama Allah, hati yang kuat. Dan kemudian pada masa yang sama dia memahami realiti semasa Islam, fikrah Islam, fikrah ummah. Dia memahami fiqh dakwah, dia memahami fiqh tarbiyah, fiqh jihad, fiqh haraki, dia faham semua. Jadi bila dia memahami akan hak itu, maka barulah dia boleh bergerak. Dan pada masa sama dia memahami juga tentang musuh, harakah ad-dammah, gerakan yang gerakan yang nak menghancurkan Islam. Dia kena faham, kena kenal Zionis, ni, kena kenal syaitan. Sebab tu Allah ajar kepada kita, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu Allah ajar ayat-ayat yang melindungi kita daripada kejahatan-kejahatan dengki, kejahatan manusia, kejahatan sihir, kejahatan gelap malam dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan perkara yang Allah SWT nak tunjukkan kepada kita bahawa kita kena kenal musuh kita, Dan supaya apa kita kenal musuh kita? Supaya kita tidak duduk dalam perancangan dia. Hari ni kita duduk dalam perancangan dia, nampak macam, oi bagus ada kuliah agama, oi bagus ada ajaran-ajaran ceramah-ceramah bagus. Tapi pada masa yang sama kan ada juga maksiat kan hari ni kan. Sebab tu Dajjal dia datang bukan sebagai orang jahat. Di mata kacamata manusia, Dajjal datang, dia tengok ni orang baik, ini orang paling baik, tak ada skandal,
Tak ada skandal, semua best lah, best terbaik bagi dia. Tu Dajjal dia datang. Yang depan bagi kita ni ada juga skandal, itu anak-anak Dajjal lah. Cucu-cucu Dajjal lah. Yang ada depan mata kita ni banyak macam-macam ni orang jenis ni. Tapi Dajjal dia datang perfect, dia perfect human. Orang nampak dia sebagai seorang leaders, dia nampak seorang pemimpin, dia nampak sebagai seorang alim, orang yang ada ilmu, dia nampak seorang yang berakhlak yang baik, dia nampak orang yang suka kemanusiaan, tolong orang. Ini Dajjal. Dajjal dia bukan datang sebagai jahat. Yang jahat tu tentera dia yang akan buat macam-macam. Dia tak bunuh orang. Dia bunuh orang dalam Nabi hadis kan. Dia bunuh orang tak? Ada Nabi kata dia bunuh orang, tapi dia hidupkan semula. Dia bunuh orang, dihidupkan semula. Dajjal. Kita tak ada dengar Nabi kata Dajjal bunuh orang sana, bunuh orang sini. Tak ada. Tetapi dia punya apa? Dia punya tentera dia. Kenapa? Sebab itu tipu daya. Ya, sebab itulah kita lihat hari ini, apabila kita melihat semula kepada apa yang dibuat oleh agenda musuh ni. Oi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, macam-macam dia buat. Tapi dia tak akan boleh nak kalahkan orang yang ada Islam, iman dan ihsan. Tak boleh kalah. Sebab tu kita ada tamrin 4. Tamrin 4 nak menghidupkan ihsan. Bagi ahli-ahli Ansar, kita ada tamrin 4. Tamrin 4 ni nak menghidupkan amal ihsan. Nak menghidupkan amal ihsan. Jadi mereka yang dah pergi tamrin 4 ni dah tahu dah amal ihsan sebahagian, tak sepenuh, tak penuh lagi sebahagian. Maka pastikan beramal amal ihsan. Jadi sebab kita perlukan kepada 3 jenis amal. Amal syariat, amal hakikat, amal syariat, amal tarikat dan amal hakikat. 3 ni komplit baru kita akan dapat hakikat sampai kepada ma'rifatullah, ma'rifat yang lain. Jadi syariat tujuannya untuk islah jawarih, islah amal-amal yang zahir. Tarikat untuk islah hati, amalan hati. Hakikat untuk mengislah roh, arwah, roh kita. Jadi kita dah bincang dalam tamrin 4.0. Tamrin 4.0 kita cerita mukadimah kepada amalan ihsan. Itu mukadimah no, belum masuk lagi. Mukadimah boleh buat baru boleh masuk tamrin 4.1. 4.1 pendalaman dalam amalan ihsan, penghayatan dalam amalan ihsan islahul arwah, roh, islah roh, nak islah kita punya roh. Sebab tu bila saya tengok balik perancangan jahat yang ada di depan kita ni, dia tak akan boleh kalahkan mereka yang duduk dalam tarbiyah. Tak boleh kalah. Tak boleh kalah. Sebab tu benar hadis Nabi kata apa? La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq. Akan sentiasa ada di kalangan umat aku ini ta'ifah yang akan diberikan kemenangan bersama dengan al-haq. Al-haq ni apa? Al-haq ni al-Islam. Al-Islam. Al-haq ini adalah tarbiyah. Al-haq ini adalah dakwah. Al-haq ini adalah jihad. Al-haq ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita melaksanakan sunnah Nabi itu, insya-Allah tak kalah. Kenapa tak kalah? Saya bagi contoh tadi dah. Hari ni orang takut dengan 5G. Takut dengan 5G ni. Sebenarnya bukan 5G lagi. Ada sekarang ni teknologi yang ada pada orang Islam, orang alim Islam, orang sains Islam kita dah sampai 7G dah. Kita dah sampai 7G yang detected, yang kita boleh detect. Ini pengalaman saintis Islam kita ni. Dah sampai 7G. Tapi sebenarnya dia orang pun dah ada sampai peringkat belasan G, 12, 13 G. Teknologi dia. Kita umum sampai 7G. Yang kita baru dengar 5G. Yang kita baru dengar 5G. Tetapi teknologi yang ada pada tarbiyah Rasulullah SAW, pada SAW tu bukan 100G dah, unlimited. Dia tak boleh kacau. Kalau hati kita dah bersama dengan Allah, dalam lubuk hati kita ni dah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tarbiyah ruhiyah, tarbiyah imaniyah yang mantap, bukan hanya sekadar tarikah dia kan ada hakikah juga. Hakikatnya kita kenal Allah. Barulah kita takkan kalah, insya-Allah. Sebab tu kelompok Nabi gambarkan sebagai kelompok ni maknanya apa? Kelompok ni golongan kecil sikit je.
Sebab tu kawan-kawan sahabat-sahabat Ansar sekalian, kan, Ansar Angkatan Sukarelawan Rakyat, memang kita akan ditapis. Sebahagian kita mungkin tak akan boleh bersama, sebahagian kita mungkin tak boleh bersama. Sebab apa? Tarbiyah. Tarbiyah. Sebahagiannya kata apa dia panggil, dia panggil tak boleh terasa. Contohlah ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Allah izin hari ni bising sikit kat sini, macam-macam ada, bomba ada, kan, polis ada, macam-macam. Tapi Allah nak uji kita supaya kita fokus, kan. Baik, ada di kalangan sahabat-sahabat kita ni yang duduk dalam tarbiyah tapi tak boleh terasa. Bila kita cakap sikit, dia rasa ustaz sindir dia. Bila cakap sikit rasa sindir dia. Bila cakap sikit, kan, ustaz, kan, marah dia. Kalau hati kita tidak boleh disentuh dengan teguran dan nasihat, maka kita tak layak duduk dalam tarbiyah. Sebab tarbiyah ni untuk ditingkatkan diri kita, diislah diri kita, itu tarbiyah. Untuk diperbaiki diri kita, itu tujuan tarbiyah. Nak perbaiki mesti kena sental. Mesti kena sental. Bukan basuh, bukan bilas, sental. Mesti dia cuci sampai ke dalam. Cuci sakit tak? Sakitlah. Akan sakitlah hati kita ni, kan, disentuh. Saya bukan tahu tuan-tuan, puan-puan sekalian, saudara-saudari sekalian ada penyakit apa. Allah yang Maha mengetahui. Tapi saya sebut apa yang Allah izin saya sebut. Bila saya sebut tu terkena terasa, bukan saya tuju pada siapa-siapa, tapi bila saya cakap tu, Allah yang izinkan cakap tu, maka pada masa itu apa yang berlaku, kan, kita nak kena rasa itu teguran Allah. Jangan rasa ni teguran daripada sahabat kita ke, daripada siapa-siapa ke, ataupun ini. Tidak, daripada Allah. Melalui dia saja. Allah izin melalui dia dengan kehendak Allah, kuasa Allah. Tarbiyah tak boleh terasa. Maksudnya terasa ni maknanya kita mengajuk. Tak boleh. Jangan mengajuk dalam tarbiyah. Kalau kita mengajuk dalam tarbiyah, duduk dalam tarbiyah, kita terasa sikit-sikit terasa, maka sebenarnya hati kita ini masih ada ego. Ada ego. Apa tanda ego? Tanda ego ni dia tak boleh menerima nasihat. Sedangkan Nabi gambarkan ad-dinun nasihah. Din itu nasihat. Din itu nasihat. Jadi bila kita tak boleh kena tegur, tak boleh kena nasihat, maka kita nak jadi apa? Jadi syaitan, iblis yang tidak boleh dinasihat. Sebab tu jangan kita merajuk, tak boleh lah. Merajuk tanda memang ada ego dalam diri kita, penyakit hati. Tak boleh tegur dan memang sakit. Sebab tu kita nak kena tengok sebenarnya roh kita. Dalam roh kita ada macam-macam ada dalam ni. InsyaAllah nanti tamrin 4.1 kita bincang tentang roh. Kita bincang tentang roh, hakikat roh yang sebenar. Sebenarnya yang kita tahu tu terlalu sedikit. Tapi yang kita tahu sikit tu cukuplah. InsyaAllah mudah-mudahan akan membina kekuatan. Sebab tu ulama-ulama muhakkikin menggambarkan, bila Nabi SAW menggambarkan bahawa fitnah akhir zaman adalah kemuncaknya Dajjal. Kemuncaknya Dajjal. Maknanya apa? Nak lawan Dajjal bukan hanya dengan ilmu syariat, bukan hanya dengan ilmu tarikat, tetapi kena hakikat. Kerana tarbiyah syariat, tarbiyah dari sudut tarikah, dan tarbiyah dari sudut hakikah. Tiga-tiga ni kena berjalan ni. Untuk islah jawarih, anggota zahir kita, islah qalb, nak islahkan, nak memperbaiki hati kita, dan islah roh, nak mengislah arwah kita. Jadi tiga ni kena berjalan, baru boleh kalahkan Dajjal, baru boleh kalahkan tentera Dajjal, baru boleh. Kenapa? Kerana di situ ada kekuatan yang hakiki yang Allah bagi pada manusia, yang mana manusia ni naik sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW, malaikat pun tak boleh sampai. Nabi apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sekiranya aku naik lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang ni, naik berjumpa dengan Allah SWT, peristiwa Isra' Mi'raj, maka aku akan terbakar. Malaikat pun tak boleh sampai. Malaikat pun tak boleh sampai. Kalau manusia itu sampai kepada peringkat yang hakikah tadi tu, kan?
Insanul kamil, insan yang sempurna. Oh, ni dah makin gelap nampaklah. Makin gelap nampak. Jadi sebab tu kita kena rasa sungguh-sungguh dalam diri kita ni, jangan takut. Malam ni kita akan bincang kopi-rasi, insya-Allah takut. Tajuknya Al-Khauf juga. Tema Al-Khauf. Tapi saya buat tajuk yang petang ni nak sebagai sandaran kepada yang malam ni. Bila kita ada kekuatan dalaman kita, dengan izin Allah, berlaku tarbiyah ruhiyah, berlaku peningkatan iman, berlaku amal ihsan, Islam, iman dan ihsan. Ada nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Sampai pada peringkat itu, maka insya-Allah sebutlah apa senjata Dajjal, dia tak akan mampan untuk nak mengalahkan umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita kena faham akan perkara tersebut. Saya nak alih tempat kejap tu. Hujan dah tempias. Saya nak alih sekejap. Sikit lagi insya-Allah. Kita alih dah, dan hujan dah turun. Tak boleh nak tunjuk kawasan kat mana tu. Okey, saya ambil beg jap. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sambung kat sini. Sini tak hujan. Mana hujan, kena hujan tempias. Baik, insya-Allah. Baik. Jadi nak sebut kat sini, saya nak bacakan beberapa perkara lah. Kan? Sebab bila tengok balik apa yang dirancang oleh apa namanya musuh Islam kan? Musuh Islam. Nampak takut, menakutkan. Dia kontrol ekonomi lah, dia kontrol kita punya sosial lah, dia kontrol pemimpin kita lah. Dia kontrol, semua kontrol, pakat kontrol belaka kan? Menggunakan tipu daya, macam-macam tipu daya dia guna. Tapi Allah janji apa? Menang. Allah janji kita menang. Maka sebab tu sebenarnya ada rahsia kekuatan. Untuk tajdid ini ada kekuatan. Kita kena proses lah. Jangan tunggu Imam Mahdi je. Sebagian kita tunggu Imam Mahdi kan, Imam Mahdi nak datang, Imam Mahdi nak datang, semua pakar-pakar cik mana Imam Mahdi, mana. Allah tak suruh kita cari Imam Mahdi. Allah tak suruh kita cari Imam Mahdi kan? Rasulullah pun tak suruh cari Imam Mahdi. Cuma Rasulullah sebut je Imam Mahdi tu akan ada, pasti ada. Hadis ni mutawatir, tapi bukan suruh cari Imam Mahdi. Allah suruh kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Kan? Jadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang terbaik, liman kana yarjullah, bagi mereka yang nak jumpa Allah. Jadi maknanya Allah bukan suruh cari Imam Mahdi. Allah suruh kita tengok Rasul, ikut Rasul. Kan, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa firman Allah? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan, katakanlah sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dicintai, dikasihi oleh Allah. Jadi Allah perintah kita tengok sunnah Nabi, ikut Rasul. Prosesnya apa Nabi? Prosesnya dakwah. Nabi mengajak orang kepada Allah, dakwah. Kemudian bila dah dakwah, ditarbiyah, ditingkatkan. Lepas ditingkatkan, berjuang, jihad. Itu yang dikata JDT tu. Jadi sebab tu nak sebut kat sini bagaimana kita perlu memahami akan hakikat ini. Jadi bila kita faham hakikat ini, kita jumpa dengan Dajjal ke, tentera Dajjal ke, malahan iblis sekali pun, kan, insya-Allah bila kita berdepan dengan mereka bersama kekuatan sunnah JDT, jihad dakwah dan tarbiyah, yang kita ikuti proses betul-betul tadi, insya-Allah kita akan menang. Kita akan menang. Jadi janganlah cari ni, ada orang tengok hari ni trend apa, trend akhir zaman ni kan, ada orang tu dia pakat mimpi dia bagus-bagus,
semua mimpi jadi kenyataan, betul mimpinya. Maka dia berkata inilah Al-Mahdi. Maka sibuk dia Mahdi, dia Mahdi, dia Mahdi. Allahu Akbar. Allahumma yassir lana umurana. Allah izin hujan lebat sungguh kat belakang. Nak tengok, dia bagi tengok sikit lah. Santai-santai sampai buat kerja. Alamak, ini dia insya-Allah. Hujan lebat. Oh, tak nampak hujannya. Hujan lebat. Janganlah tanya kat saya kat mana ni. Hujan lebat dekat luar tu. Kalau nampaklah hujannya, dia mula tempias sikit lah. Allahumma yassir lana umurana. Kita ada buku kat sini, insya-Allah. Okey kot, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya buat di luar je, macam tempat minum dia sikit, ada minum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hujan turun lebat. Subhanallah, subhanallah. Baik. Jadi sebab tu kita nak sebut sini keliru. Kita ingat kita belajar apa namanya, kronologi kan. Akhir zaman ni nombor satu menakut-nakutkan. Ada ustaz kita ni sini pakat takut belaka. Kan? Allahu Akbar. Nak buat kat dalam orang ramai, kita buat kat luar orang tak ada sangat. Tapi hujan, Allah izin, bersama dengan hujan. Insya-Allah boleh noh. Dia ni kot apa namanya? Waterproof. Saya kena simpan buku jap. Saya simpan buku lah. Bawa sikit buku. Baik. Jadi ada orang tengok kronologi. Saya perhatikan jugalah. Saya tak tempat nak tengok ceramah-ceramah ustaz-ustaz ni, tapi saya ada kadang saya tengok klip-klip yang ada. Sebahagian kita belajar kronologi, kita tahu semua janjian nak keluar, mereka takut banget. Satu. Yang kedua, pakat-pakat semua masing-masing nak lari masuk hutan. Kenapa kita kena masuk hutan? Kalau tak, kita akan duduk di bawah Dajjal. Betul tak tu? Kalau itu tak ada orang duduk kat kampung, tak ada orang duduk kat pekan. Habis orang beriman semua pergi hutan. Jadi macam mana nak dakwah kan? Ada pula kita kena, kita saja, kelompok kita je, kita je, tak boleh campur-campur dengan orang lain. Kita kena bersifat eksklusif. Kita kena buat Muslim village. Jadi dia faham macam itu. Kemudian ada juga orang yang faham tentang akhir zaman ni kan. Kita kena berhenti kerja. Kita kena buat apa saja yang apa namanya, di luar daripada sistem. Jadi ada orang faham macam tu. Memang ada orang pula faham akhir zaman ni nak, maknanya bila tanda akhir zaman ni nak kena ada apa? Nak kena ada apa kita gambarkan? Allahumma yassir lana umurana. Tempias nak kena ada Imam Mahdi. Maka pakat cari Imam Mahdi semua. Semua pakat cari Imam Mahdi. InsyaAllah selagi saya tak basah, saya duduk sini. Basah kau. Ini basah dah juga. Tempias. Jadi pakat-pakat cari Imam Mahdi semua. Betul tak? Sebab tidak faham. Sebenarnya Nabi gambarkan tentang akhir zaman bukan supaya kita cari Imam Mahdi. Bukan. Walaupun Imam Mahdi itu ada, hadisnya mutawatir, hadisnya sahih. Betul. Dia dah jadi inilah. Dah jadi apa? Hang. Hang. Bukan juga supaya kita apa namanya, takut. Bukan. Supaya kita kembali kepada madrasah tarbiyah, madrasah JDT. Bukan Johor Darul Takzim, walaupun saya orang Johor. Madrasah jihad, dakwah dan tarbiyah. Kembali balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena maksud kita bangkit ni, maknanya kita membina kekuatan apa? Kekuatan sistem kita. Sistem kita tu apa? Al-Islam. Kita bina sistem kita. Ini yang nak Ansar nak buat ni. Yang Ansar nak buat, kita bina sistem kita sendiri. Itu masuk keluar daripada sistem. Bukan masuk keluar sistem kita terus tak terlibat dah dengan apa yang ada. Dah, kita keluar ikut kemampuan kita. Contohnya sistem pertanian, peternakan. Contohnya sistem ayam. Kami nak beli ayam insya-Allah. Hari Jumaat, Sabtu ni insya-Allah kami akan ada 1000 ekor ayam organik. Organik, murah insya-Allah.
Ayam ni ayam yang dibela dengan baik insya-Allah, dan insya-Allah kita akan bela di Melaka nanti. Siapa nak join boleh mari join. Anda sebut. Jadi ayam ni bukan takkan kita nak bela ayam, kita nak buat anak ayam. Makanan ayam, bela ayam. Ayam dah besar, nak proses dia, nak sembelih dia. Kan? Ayam nak sembelih pula, nak distribute dia. Kemudian sampai mereka nak buat ansar, ayam goreng ansar tentunya. Ataupun nak buat FC, fried chicken, ansar fried chicken, semua sekali. Makanan pula kita punya makanan. Ayam tu kita bagi makanan. Bukan ayam tu kita ambil makanan daripada orang yang bukan Islam buat, yang campur dengan lemak babi lah dan sebagainya. Kita tak nak. Ayam yang makan dengan dedak biasa ni tak mau. Kita buat dedak kita sendiri. Dedak kita sendiri. Jadi yang inilah kita sama-sama nak rasa, nak faham. Bagaimana keadaan yang sepatutnya kita kena ambil. Itu masuk sistem kita. Sistem kita semua tu berdasarkan kepada iman, Islam dan ihsan, berdasarkan kepada takwa, bukan berdasarkan kepada apa yang digambarkan dengan kita kata separuh-separuh. Sebab tu Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina wala talbisul haqqo bil batil, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan al-haq dan batil. Bukan al-haq batil ni dalam bahagian sembahyang puasa je, bahagian jaga ayam pun, bahagian bisnes pun, semua. Itu masuk bina kekuatan, itu masuk kebangkitan. So tajdid ini dia bukan maknanya kita kena keluar masuk hutan, bukan. Kalau keluar masuk hutan salah, tidak sunnah. Nabi tak pernah buat. Mari sahabat-sahabat kita duduk dekat Taif, dekat pergunungan di Taif. Tak payah campur lah dengan orang musyrikin ni, semua pakat buat jahat belaka, berzina lah, bunuh anak lah sebagainya, main pakat-pakat lari. Tak ada. Nabi tak pernah ajak keluar daripada masyarakat, tak pernah. Kita je. Mari kita buat satu sistem, nak keluar sistem kita kena berhenti kerja. Tak semestinya berhenti kerja. Tak semestinya. Alhamdulillah, barakah doa daripada sahabat-sahabat kita semua. Hujan dah mengalir ke sana. Lebat masih, tapi dia dah tak mengalir ke sini. Tadi nak uji kita aja. Kita ni sanggup lagi basah sikit ke ataupun sikit hujan dah jalan kan. Alhamdulillah. Sekarang angin dah tolak ke sana dah. Ni barakah doa sahabat-sahabat semualah kan. Saya tak ada ni pun. Saya terima je apa Allah bagi. Yang sebut kat sini tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah. Kita kena faham yang ini. Sebab tu bila kita faham yang ini, insya-Allah baru kita dapat kebangkitan yang sebenar. Sebab tu saya menyeru kepada semua yang hadir pada petang ini, mari kita betulkan semula fikrah kita, kefahaman kita. Mari kita betulkan semula fiqh kita, fiqh dakwah kita, fiqh tarbiyah kita, fiqh jihad kita, fiqh kita dari sudut usul fiqh, fiqh kita kena betulkan semula. Bukan betulkan semula maknanya yang sebelum ni salah, tapi kita kena islah dia, perbaiki sesuai dengan wakil, sesuai dengan realiti. Bukan kita nak buat benda baru, tak. Kita buat apa yang Nabi buat, itu je. Kita bersama-sama. Bila bersama-sama tu insya-Allah Allah akan beri kekuatan. Sekarang ni alhamdulillah kita dah ada ladang lah. Dan saya yakin sahabat-sahabat tempat lain pun ada ladang juga sebagainya. Tapi ladang tu mesti diikat dengan perjuangan. Bila mesti diikat dengan perjuangan. Apa perjuangan kita? Perjuangan kita satu, untuk berubudiah pada Allah. Kita nak jadi hamba Allah. Itu perjuangan. Jadi akhir zaman ni hebat macam mana pun ceramah, hebat macam mana pun ustaz tu, nombor satu ibadah. Ada orang kumpulan-kumpulan dibuat macam-macam, semayang pun tak. Kita dah sampai hakikat ni, dah sampai makrifat ni, tak payah semayang. Tak payah semayang. Itu salah. Itu salah, sesat. Ada orang ikut tarikat tapi tak sampai tarikat, kemudian ikut hakikat, sampai ke hakikat. Salah kenapa? Dia tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena kembali balik pada proses tarbiyah yang betul. Barulah insya-Allah kita akan berjaya. Kita akan berjaya. Kalau tidak, kita tak tahu ikut arus. Selagi kita ikut arus, selagi itulah kita tak akan bangkit. Tak akan bangkit. Kita kena bentuk sistem kita sendiri perlahan-lahan. Dan insya-Allah Allah akan mudahkan. Alhamdulillah Allah mudahkan. Setakat ni lah yang kami rasa lah nak membentuk RK ni, Rimbunan Kasih projek ni, macam-macam Allah izin lah. Allah izin kesusahannya, halangan-halangannya macam-macam lah. Tapi Allah izin alhamdulillah setakat ni alhamdulillah. Dan Allah berkati adalah kemampuan-kemampuan yang meningkat dan tertingkat. Dan alhamdulillah Allah jumpakan dengan orang-orang yang soleh-soleh ni kan. Jadi kita kena bergabung. Semua orang kena bergabung.
Jadi bukan saja kita cerita pasal akhir zaman, cerita pasal realiti bangsa Melayu, bangsa Muslim, bangsa Nusantara, cerita pasal perang Ukraine Rusia, cerita pasal sejarah jati diri, sejarah Melayu, cerita pasal sebagainya, tapi kita kena faham apa solusinya. Solusinya tak lain melainkan kena kembali balik kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada Rasulullah SAW tu ada terbaik, sesuatu yang terbaik. Jadi sebab tu dalam hal ni saya menyuruhlah kepada semua untuk kita sama-sama bergabung. Bergabung dari sudut kefahaman kita fikrah, kefahaman kita dari sudut kebangkitan jiwa kita, dari sudut tarbiyah, dari sudut juga dari sudut hati, kebangkitan dari sudut sikap kita, akhlak kita, insya-Allah. Saya nak bacakan salah satu daripada perkara yang ada pada jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok apa sahabat cerita. Perjuangan sahabat-sahabat. Salah satu ciri-ciri pejuang sahabat-sahabat itu ialah mereka hidup dalam perjuangan. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka bukan semayang, mereka bukan puasa sahaja, semayang sahaja, puasa sahaja, baca Quran sahaja bersama Nabi, tapi mereka berjuang. Mereka berjuang. Allah gambarkan tentang mereka, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Jadi maknanya sembahyang tu nak bina kekuatan perjuangan, puasa nak bina kekuatan perjuangan, baca Quran nak bina kekuatan perjuangan, bukan sekadar nak dapat pahala, bukan. Pahala memang Allah bagi dah, tapi bina kekuatan biiznillah, dengan izin Allah. Sembahyang kita, puasa kita, bangun malam kita, tarawih kita, Quran kita, dan sebagainya lah yang kita buat semua tu, itu semua dalam rangka nak membina kekuatan. Apa Allah gambarkan? Apa sahabat-sahabat buat? Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Wala yakhafun, dan mereka tidak takut kan, laumata laim, dengan celaan, dengan orang-orang pandang senek, pandang sinis, orang buat cakap macam-macam, tuduh macam-macam, fitnah macam-macam. Tak apalah, engkau nak cakap-cakaplah, engkau ada mulut, engkau ada lidah, engkau boleh cakap, tak kisah. Sahabat-sahabat tak kisah. Kemudian mereka berjihad pada jalan Allah. Maknanya hidup mereka perjuangan. Jadi yang dikatakan sahabat Nabi dan Rasulullah SAW tu berjuang. Dia bukan sembahyang, dia bukan sekadar ajak sembahyang. Bukan kata tak penting sembahyang, tapi sembahyang dalam rangka nak bina kekuatan. Sembahyang dalam rangka nak bina perjuangan. Kemudian sebab itulah Allah gambarkan pula dalam ayat yang lain, surah Al-Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah SWT telah menggambarkan kepada kita bahawa orang beriman, kenapa dia, apa yang maksudkan berjuang tadi? Sembahyang bina kekuatan, puasa bina kekuatan, bangun malam bina kekuatan, semuanya dalam membina kekuatan. Membina kekuatan macam mana? Membina kekuatan untuk membantu agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, bantulah, tolonglah agama Allah. Mana berjuang untuk bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu. Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu. Jadi maknanya kalau siapa yang sembahyang dia puas hati sembahyang, tak betul tu. Sebab sembahyang sendiri pun perlu peningkatan. Kita baca Quran, tapi setakat baca Quran kita rasa dah puas hati. Tak. Bila kita sembahyang, bila kita baca Quran, bila kita zikir, bila kita berfikir, bila kita bangun malam, semua ibadah tu nak memperkuatkan diri kita. Perkuatkan untuk apa? Perkuatkan untuk berjuang pada jalan Allah. Ini jamaah sahabat dia macam itu. Jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam macam tu. Dia bukan berpuas hati dengan ibadah saja. Sebab tu Nabi gambarkan ibadah khusus tu sebagai tiang-tiang saja. Sembahyang tiang agama, syahadah tiang agama, sembahyang tiang agama, berpuasa tiang agama bulan Ramadan, kan? Haji tiang agama. Tiang agama, tiang-tiang ya, zakat tiang agama. Tapi tiang tu apa? Tiang tu nak bina apa? Nak bina perjuangan, jihad. Sebab tu Allah gambarkan siapa mereka ni? Mereka yang sentiasa berjihad, yujahiduna fi sabilillah. Mereka dalam keadaan berjuang perjalanan Allah. Baru betul, barulah kita ada fiqh yang benar, fiqh kebangkitan, fiqh tajdid. Baru betul fiqh tajdid. Kalau tidak,
Kita ingat dah okey dah, aku dah okey dah, boleh pergi haji. Haji dah 10 kali kata. Oh 10 kali ya. Kalau satu haji aku ni diterima oleh Allah, maka aku masuk syurga. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan seperti bayi yang bersih. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini lah. Kita rasa je ibadah kita tu Allah terima, kita rasa ibadah kita tu perfect, sempurna, maka kita dah tertipu dah. Bila kita buat haji, kita puasa, kita sedekah, kita buat apa saja, kemudian ibadah-ibadah yang kita buat tu kita ingat dia, kita sebut-sebut dia, sebut pada orang, maka itu tanda, salah satu tanda Allah tak terima ibadah kita. Bila kita sebut-sebut ibadah kita tu, akulah dulu yang buat surau ni, kalau tak ada aku, surau ni tak benar. Akulah yang dulu yang buat sekian. Bila kita sebut tadi, salah satu tanda Allah tak terima ibadah kita. Rupa-rupanya kita buat ibadah tu supaya orang tahu kita buat ibadah. Nampak? Sebab tu ada satu penyakit sum'ah, dia panggil sum'ah. Ini penyakit hati. Apa dia? Kita cerita ibadah kita kat orang, kita cerita amalan kita kat orang. Apa tujuannya? Supaya orang tu tahu kita buat, supaya orang tu, oi baguslah, puji, supaya orang tu sanjung kita. Jadi Allah takkan minta sedikit pun daripada ibadah tu. Kau pergi kepada Tuhan yang kau cari tadi. Jadi kita nampak, sebab tu ibadah ni sebenarnya bukan untuk kita sebut kat orang, atau ibadah bukan sebab nak dapat pahala. Pahala memang Allah dah bagi dah. Allah dah bagi pahala tu. Ibadah tujuannya nak memperkuatkan diri kita, biiznillah, dengan izin Allah, kemudian kita dapat berjuang fi sabilillah, berjuang ke muncak kepada ibadah, jihad fi sabilillah. Baru ada fiqh kebangkitan kat situ, baru kita faham, oh macam gitu. Kalau tak kita puas hati, betul hari ni orang yang puas hati, dia boleh pergi semayang, dia boleh pergi semayang jamaah, baca tasbih ribu-ribu kali, dia boleh buat macam-macam, tetapi anak isteri dia di rumah langsung tidak berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kisah pun. Dia ingat ibadah tu dah cukup dah. Tak cukup. Kita ada tanggungjawab. Pada anak-anak kamu ada tanggungjawab. Ya ayyuhallazina amanu. Astagfirullahaladzim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada neraka Allah. Kita ingat kita dah semayang, dah puasa, dah dakwah, dah jihad, dah buat macam-macam amal. Anak kita tak tengok, biarkan anak kita main video sampai lalai. Malam habis tidur, subuh lepas. Anak kita bergaul dengan siapa kita tak tahu. Anak kita semayang ke tak semayang kita tak tahu. Anak kita baca Quran ke tak kita tak tahu. Anak kita akidahnya bersih ke akidahnya kotor kita tak tahu. Kita ingat aku dah buat macam-macam ni, aku dah buat macam-macam. Sedangkan Allah perintah qu anfusakum, pelihara diri kamu, pelihara anak-anak ahli kamu, wa ahlikum, daripada neraka nara. Jadi maknanya Allah perintah kita supaya berjuang. Dan bukan saja Allah suruh kita berjuang, haqqa jihadi, dengan perjuangan yang benar-benar berjuang. Orang yang faham ini saja yang boleh bangkit di akhir zaman. Orang faham yang ini boleh bangkit akhir zaman. Kalau kita ingat, aku nak bersama Mahdi, kita pun kata, ni agaknya Mahdi kot, namanya dah dekat-dekat dah, Abul Qasim. Nabi Muhammad dulu namanya Abul Qasim juga, gelarannya Abu Qasim. Ini ada Qasim ni. Ini Mahdi ni. Kita pun bersama dengan dia lah, Imam Mahdi. Ini namanya Muhammad bin Abdullah. Ini Mahdi ni. Kita pun nak bersama dengan Mahdi lah. Bukan. Orang yang bersama dengan Al-Mahdi ialah orang yang berjuang. Orang yang tak berjuang, orang yang tak tahu nak berjuang, tak tahu nak duduk dalam tarbiyah macam mana, tak pernah pun diproses dengan proses tarbiyah, tak kenal pun proses tarbiyah Rasul SAW, tak kenal pun dakwah, tak pernah pun berdakwah, tak pernah berjihad, jangan harap bersama Mahdi. Jangan harap. Saya ingat lagi saya jumpa dengan
dengan Allah Yarham Pak Sumit. Saya jumpa dengan Allah Yarham Pak Sumit. Apa kata? Bila saya tanya tentang Al-Mahdi, Pak Su, agaknya Al-Mahdi dah ada ke belum? Macam mana Mahdi ni? Dia senyum. Dia kata Mahdi ni, dia kata disiplin dia tinggi. Disiplinnya tinggi. Maknanya akidahnya bersih, dia menjaga akidahnya, dia menjaga ibadahnya, dia menjaga akhlaknya, dia menjaga seluruh aspek kehidupannya dengan Islam. Al-indibat, disiplin. Dia boleh bermujahadah. Disiplin maknanya apa? Mujahadah. Disiplin ni maknanya kita boleh bermujahadah. Lawan diri kita dulu. Lawan nafsu kita dulu. Kita ingat dengan kita kata marilah kita pakat-pakat buat persatuan Al-Mahdiin. Pertubuhan Al-Mahdiin Malaysia. Dah ada satu pertubuhan Al-Mahdiin Malaysia. Kita ingat, ni pasti besok Imam Mahdi datang mesti ambil kita lah, kita jadi ahli dah. Dah. Dia bukan atas nama Al-Mahdiin. Malu kita nak sebut Al-Mahdiin, tapi kita semayang pun tak khusyuk, Quran pun tak baca, zikir pun tak buat, puasa penuh corruption. Malu kita nak sebut Al-Mahdiin. Saya lah Al-Mahdiin, saya ni Taifah Mansurah, tapi saya tak buat apa yang sepatutnya, sunnah yang sepatutnya saya buat, tak buat. Malu. Jadi sebenarnya nak kena rasa bahawa kita ni kena mempersiapkan diri kita. Sembahyang bukan dapat pahala, bukan pahala yang kita nak. Sembahyang ubudiah pada Allah. Maka bila kita betul-betul ibadah pada Allah dengan semua seluruh aspek kita, ikhlasnya dan sebagainya, maka Allah bagi kekuatan. Kekuatan tu kita bangkit berjuang. Kita tersilap. Kita ingat cukup dengan kita ikut aja. Ikut ustaz, aku dah ikut ustaz dah, okey dah. Ustaz okey. Ustaz tu okey kot. Ustaz tu mungkin bagus lah. Ustaz Zul lah, ustaznya semua ustaz, kita jadi ikut ustaz semua. Tapi kan, kita kalau kita tak beramal dengan amalan jihad dakwah dan tarbiyah, tak beramal dengan amalan jihad dakwah dan tarbiyah yang hakiki, yang sebenar, kita tak layak untuk bersama dengan Al-Mahdi. Sebab tu ada ulama muhakkikin dihurai. Ini saya seronok juga huraian tuan-tuan guru kita lama. Dia kata apa? Dia kata apabila berlaku pada hari di mana Al-Mahdiin menyerang, berlawan dengan tentera Dajjal itu, maka kamu ni yang tak layak jadi Al-Mahdi ni, kamu duduk dalam rumah, jangan keluar. Duduk tunggu dalam rumah. Kenapa? Kalau kamu keluar, mereka akan pancung kamu. Mereka akan pancung. Kenapa pancung? Dia tengok kita bukan muka manusia. Dia tengok kita, mungkin muka kita muka kerbau, mungkin muka kita muka rimau, mungkin muka kita muka anjing. Kenapa? Dosa kita tak bertaubat, amalan kita yang wajib kita tinggalkan, yang haram kita buat. Kita ingat kita dah Al-Mahdi ni, saya pertubuhan Al-Mahdiin sedunia. Tapi rupanya dia bukan tengok yang tu. Itu kufur. Sistem jahiliah yang daftar-daftar ni. Yang sebenarnya akhlak kita, saksiah kita, ibadah kita, akidah kita, itu sebenarnya. Bukan kita kata saya klaim bagus, saya bagus macam itu je. Ini kita kena faham. Sebab tu Nabi gambarkan la tazalu taifah. Taifah maknanya kelompok kecil. Kelompok kecil, tapi kelompok kecil ni ialah kelompok yang beriman, kelompok yang akidahnya akidah yang mentauhidkan Allah, kelompok yang ibadahnya ibadah yang sahih, kelompok yang akhlaknya akhlak Rasulullah atau mencontohi akhlak Rasulullah. Jadi kelompok-kelompok yang berjuang dengan ukhuwahnya, kasih sayangnya, kelompok yang tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dengan kebaikan, dengan takwa, pesan memesan, at-tawasaw bil haqq wat tawasaw bis sabr, at-tawasaw bil marhamah, pesan dengan kebenaran, pesan dengan kesabaran, pesan dengan penuh kasih sayang. Ini kelompok-kelompok yang ini, yang Mahdi ini, yang melalui tarbiyah, yang mengikuti dakwah. Bukan kelompok yang klaim saya persatuan Al-Mahdiin se-Malaysia, saya persatuan Al-Mahdiin se-Indonesia, saya persatuan Al-Mahdiin sedunia. Hebat. Tapi akhlak, Allahu Akbar walillahil hamd, jauh. Jadi kita kena faham yang ini. Sebab tu hakikat kita kena duduk dalam tarbiyah. Dalam tarbiyah pula dia ada rukun-rukunnya. Contoh duduk dalam tarbiyah, kita tahu tak proses tarbiyah Rasulullah SAW? Proses tarbiyah bukan sembahyang saja.
Bukan boleh semayang dah puas hati dah. Sebab tu ada ayat, kan, ayat yang melaknat orang yang sembahyang. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Allah melaknat, celaka kata orang yang sembahyang dalam keadaan lalai, yang sembahyang dalam keadaan riak. Maknanya ada lalai, ada riak, itulah tarbiyah. Itulah tarbiyah. Jadi tarbiyah ni dia ada dia punya rukunnya. Saya sebut rukun dia. Yang pertama, murabbi misali. Nombor satu, tarbiyah mesti ada murabbi. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Murabbi ni pula bukan ustaz yang kita tengok kat YouTube. Dengar ustaz ni YouTube, dengar ustaz tu YouTube. Tak, murabbi tu sendiri dia mesti telah ditarbiyah. Murabbi tu dia mesti telah melalui proses tarbiyah, baru dia boleh tarbiyah. Bukan murabbi yang pandai ceramah. Kalau murabbi yang pandai ceramah, dia tak boleh tarbiyah. Dia pandai ceramah je, dia tak faham macam mana tarbiyah. Sebab dia lahir daripada sistem pendidikan agama yang terpisah-pisah yang ada pada hari ini, sebagai ustaz, sebagai ustazah, tapi tidak ada tarbiyah, tidak melalui tarbiyah. Sebab tu yang penting dalam madrasah Rasulullah SAW bukan ilmu semata-mata, tetapi di situ ada, kan, tarbiyah. Boleh dengar tu? Lori lalu bertalu-talu. Di situ ada tarbiyah. Tarbiyah itulah. Maksudnya kita bukan ilmu saja. Kita aku dah tengok dah Ustaz UAI, Ustaz Azhar Idrus, aku dah ikut dah Ustaz Ustaz Rozaini, Tuan Guru Rozaini, aku dah ikut dalam apa? Dalam YouTube, tengok YouTube. Cukup tak? Tak cukup. Itu bukan tarbiyah. Itu tausiah. Sekadar kita nak mendapatkan satu ilmu, peringatan, dia mesti ada murabbi. Nombor satu rukunnya murabbi misali. Saya pernah sebut benda ni pada satu ceramah, satu forum. Saya di UAE dulu. Saya di UAE dulu. Ada seorang ustaz ni, ustaz. Saya ada seorang lagi, moderator. Saya sebut tentang tarbiyah. Ada soalan daripada pelajar-pelajar. Saya kata tarbiyah ni bukan belajar untuk ilmu macam itu. Kita ikut aja apa tuan guru cakap. Tarbiyah dah. Nombor satu, tarbiyah mesti ada murabbi, orang yang mendidik. Murabbi ni apa? Orang yang mendidik. Murabbi ni orang yang mendidik, mesti ada orang mendidik. Orang mendidik ni mesti kenal kita kenal dia. Sebab tu ada sistem dia panggil talaki. Sistem talaki ni berdepan, bertemu. Di situlah ada sanad. Di situ ada sanad. Di situlah ada hubungan hati, ta'alluq qalbi. Rabitah, di situ ada rabitah, ta'alluq qalbi, hubungan hati. Murabbi misali ni kena ada. Kita tak boleh pakat aku dah dengar semua ustaz aku dengar dah kita. Tak. Sebab kita akan berhadapan dengan ujian. Jadi murabbi ni dia pandai lah. Tengok balik, tengok perasaan dia pun cakap. Kadang-kadang dia cakap selamba-selamba je kan. Cuba baca bismillahirrahmanirrahim, katalah. Kita Allah bismillahirrahmanirrahim. Apa ada bismillah, dah baca dah ustaz, saya baca banyak lah. Bila dia sebut tu kena baca lah. Contoh lah. Kenapa dia bukan tengok kita gitu je, dia tengok ada benda lain. Murabbi misali ni murabbi yang telah ditarbiyah. Dia sendiri mesti lalu tarbiyah. Dia tak boleh dia datang macam tu, tak boleh. Dia murabbi misali dia tak lahir daripada sistem pendidikan universiti. Sebab sistem pendidikan universiti hari ini terpisah, sekular. Sekular. Jadi kita tak cukup, bukan kata tak penting, bukan kata tak baik. No, bagus, baik, cuma tidak cukup. Dia sekular, dasar pendidikan. Sebab tu dia panggil ustaz. Kalau hal ni ustaz, hal ni apa? Hal ni saintis, pisah-pisah. Sekular dah tu. Dia ni graduate daripada matematik, tak boleh panggil ustaz. Kenapa? Dia tak belajar agama, padahal dia pun mahir dengan agama. Tapi oleh kerana dia belajar dekat universiti, dia belajar matematik, ini bukan ustaz ni dia panggil engineer. Jadi sebenarnya tak ada pemisahan. Kita pisah-pisahkan. Kalau dia belajar agama, agama ustaz. Kalau dia belajar sains, bukan ustaz, contohnya. Dan memang sistem kita pisahkan pun. Dia belajar agama dia tahu, terror. Management sikit pun tak tahu. Sebab tu antara masalah di Jabatan Agama Islam ialah masalah pengurusan. Masalah pengurusan di Jabatan Agama Islam. Kenapa? Sebab ustaz-ustaz tak belajar pengurusan.
kecuali yang belajar lah, yang belajar okey lah. Nak menguruskan masalah rakyat, masalah umat, ustaz-ustaz kita tak faham, tak tahu. Dia tahu ceramah ya. Bukan saya nak kutuk ustaz tu, bukan semua ustaz lah, sebahagian besar lah, sebahagian besar. Yang belajar sains pula tak tahu Islam, jahil. Nak mengaji Quran pun tak pandai. Belajar sama PhD sains bahagian ni tak pandai. Ni sekular lah ni, sistem kita ni sekular. Jadi sistem sekular tidak akan melahirkan murabbi misali, tak akan lahir. Kita mesti ikut sistem yang kembali balik kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru boleh. Kau tak boleh. Sebab tu hari ni banyak gagal. Kenapa? Kerana Allah izin kita berada dalam suasana yang penuh dengan penipuan. Kita ingat kita gagah dah, graduate tu, Allahu akbar. Bila graduate tu, saya PhD dalam bidang hadis. Saya PhD, padahal yang dia belajar hadis je. Itu pun tak semua hadis. Itu pun topiknya sikit je, topiknya satu topik je, dia buat tesis benda tu je dia tahu. Itu pun tak semua. Tapi dia punya bangga macam dia tahu semua benda. Semua benda dia tahu. Ini semua gurur ilmu. Orang yang tertipu dengan ilmunya. Jadi sebab tu dalam tarbiyah, rukun yang pertama murabbi misali. Nombor dua, manhaj yang salim, manhaj yang sahih. Yang kedua, sistem tarbiyah yang sahih. Yang sahih mana? Yang meliputi semua aspek. Yang daripada Quran dan hadis, sumbernya mesti Quran dan hadis, mesti wajib, mesti daripada wahyu Allah, mesti daripada hadis. Oh, saya nak ambil Quran lah ustaz, sebab Quran ni Allah kata terpelihara, hadis Allah tak sebut terpelihara. Kita tolak hadis lah, ambil Quran. Tak boleh, mesti hadis dan Quran asas. Kemudian lepas tu mesti ijma' ulama. Sebelum ijma' ulama, ijma' sahabat. Ijma' sahabat Rasulullah SAW, ijma' ulama. Lepas tu adalah yang lain-lain, qiyas dan sebagainya tu. Yang sebab kasi mesti ada. Jemaah ulama pula bukan sebarang ulama. Nah, hari ni pening kepala ulama. Ulama pun pecah-pecah juga. Ada ulama duit. Ada ulama yang penjilat kepada penguasa. Penjilat disebut namanya penjilat. Apa yang ketua dia cakap semua betul. Semua betul berlaku. Kalau tak ada betul pun dia akan cuba pusing sana pusing sini, cari ayat, cari hadis bagi betul juga. Ini ulama penjilat. Dia tak melihat kepimpinan dengan pandangan takwa, dengan pandangan warak. Pemimpin mesti ada salah. Mesti ada salah. Sebab itulah dia ni akan dihukum. Antara orang hukum awal dia. Jadi bila ulama tengok dia, jangan tengok baik dia dulu, tengok buruk dia dulu. Kritik pendapat dia. Tengok kat mana Nabi tegur. Kemudian baru, oh semuanya okey, betul. Ni sunnah ni. Ni sunnah ni. Ni ikut Quran ni. Ikut hadis. Baru dia kata, insya-Allah saya yakin apa yang tuan buat, Datuk buat, YB buat betul. Kalau tak, jadi ulama pun ada macam-macam. Ulama pun ada macam-macam hari ni. Sebab apa? Sebab ulama ada yang dunia. Sebab apa? Ulama ada yang ikut nafsu. Ada juga ulama yang khasyatillah, ulama yang takut pada Allah, ulama akhirat. Tapi tak ramai. Ada, tak ramai. Jadi kita ulama pun nak sumber, nak kena tengok Quran, hadis, ijma' sahabat, ijma' ulama. Kan? Betul, barulah yang lain kias ke apa sebagainya. Ini sistem manhaj. Jadi dalam tarbiyah mesti ada manhaj. Bukan kita main dengar YouTube ya. Dengar YouTube kita dah okey lah. Tiap-tiap hari saya ambil masa 3 jam dengar YouTube. Ustaz A, B, C, D, E, F sampai F ustaz kita tu. Dah okey dah. Dah cukup dah. Tengok cerita Ustaz lebih seronok lagi daripada tengok dengar ustaz ceramah. Hati kita lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada Quran. Lebih cinta kepada WhatsApp, cinta kepada Telegram, cinta kepada message kawan-kawan kita daripada cinta kepada firman Allah. Tengok WhatsApp main lama lagi. Baca Quran sikit. Kenapa? Ikut YouTube. Dengar YouTube. Hati kita tidak disentuh. Jadi manhaj yang salimah, manhaj yang sahih ni, dia menyentuh hati, dia menyentuh akal, dia menyentuh fizikal kita, dia menyentuh ukhuwah kita, dia menyentuh pergerakan kita, organisasi, dia menyentuh perjuangan dan kebangkitan. Jadi menyentuh semua aspek.
Macam itu. Barulah betul. Kalau tidak kita duduk arus arus Dajjal lah. Cakap je saya ni pertubuhan Al-Mahdiyin. Saya ni apa nama NGO kamu? Taifah Mansurah Malaysia. Taifah Mansurah Malaysia. Wah, kamu Taifah Mansurah? Ya, nama je. Tapi tak duduk dalam tarbiyah. Tak faham pun rukun tarbiyah ni apa. Murabbi misali, manhaj yang sahih. Yang ketiga kurang-kurang ada bi'ah tarbawiyah. Bi'ah ni suasana. Kena tahu nak bentuk suasana macam mana. Suasana, apa maksud suasana yang tarbawiyah ni, apa maksud dia, kena tahu. Kena tahu definisi ni apa. Apa maksud suasana tarbiyah? Suasana yang menyentuh hati kita sehingga menyebabkan kita kenal Allah, dekat dengan Allah, berubudiah pada Allah, beramal pada Allah, menyebabkan kita ni istiqamah dengan amalan kita, menyebabkan kita menjauhi maksiat pula, menjauhi. Jadi suasana-suasana yang kita define secara betul-betul, define betul-betul. Suasana ni kita nak, baru boleh bangkit. Takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Mari kita berjuang bersama ulama. Kita berjuang bersama ulama. Berjuang bersama ulama. Ulama cakap tak ikut, tak guna. Saya tegur sikit lah adik-adik kita, abang-abang kita ni. Melayu dengan tanjaknya, dengan kerisnya, dengan apanya, dengan selempangnya. Bila ulama kita majlis bersama ulama, tak duduk dalam tarbiyah, tak guna. Kita berjuang, bukan berikut orang. Berjuang daripada hati kita. Habis saya nak berjuang ni bang, saya dah semayang pun. Tak. Kamu kena duduk dalam tarbiyah. Nak buang rokok pun tak boleh. Nak buang rokok pun tak boleh. Sebut nak sama dengan Imam Mahdi. Sebut bersama dengan Al-Mahdiin. Nak buang rokok pun tak boleh. Saya dalam tarbiyah, saya dah dengar banyak ceramah, saya tahu, ustaz cakap saya dah tahu dah. Tapi nak buang rokok pun tak boleh. Yang perempuan nak buang mengumpat orang pun tak boleh. Nak menutup aurat dengan sempurna pun tak boleh. Yang perempuan dengan suami, derhaka dengan suami. Yang lelaki derhaka dengan ibunya, bapaknya. Jadi kita tengok kan, hari ni kata aku dah betul. Saya tengok, saya perhati tuan-tuan, minta maaf lah saya nak sebut sini. Kita nak cerita benar, pahit lah. Saya nampak ramai orang kumpul ribu, ada yang puluh ribu. Bila sebut takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya tengok, saya perhati wajah tak ada cahaya, tuan-tuan. Saya perhati wajah tak ada cahaya. Bukanlah tak ada cahaya tu maknanya dia tak pakai kup putih, bukan. Cahaya tak ada, cahaya gelap. Maknanya dia tak semayang. Cahaya wuduk pun tak ada, cahaya semayang pun tak ada. Tengok, perhati, subhanallah. Masuk waktu semayang, ramai datang pakai baju hebat-hebat. Ni pendekar sekian, hulu balang sekian. Time semayang, lepek pergi tempat lain. Lepek pergi tempat lain. Time berjuang. Jadi akidah kita kat mana akidah kita? Nabi didik sahabat macam tu ke? Nabi didik sahabat-sahabat dulu macam tu ke? Sahabat-sahabat kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kata apabila kami sedang berbual-bual dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bual-bual, tiba-tiba Bilal azan. Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tak kenal kami, berhenti terus pergi. Itu cara tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu terus pergi semayang. Kita semayang pun tak. Yang semayang khusyuk pun tak. Macam mana kita nak kata saya bersama Al-Mahdiin, saya bersama dengan Imam Mahdi, saya bersama dengan kebangkitan Islam, tapi kita tidak duduk dalam tarbiyah Rasulullah SAW, tarbiyah madrasah, tarbiyah Rasulullah. Ini perkara yang kita kena faham. Kita ingat kita dah okey dah, dah. Kita dah ada kumpulan. Apa nama kumpulan? Pertubuhan Al-Mahdiin se-Malaysia. Kan? Pas kan, Pertubuhan Al-Mahdiin se-Malaysia. PAS, bukan parti PAS tu. Tu parti agama Islam se-Malaysia kan. Ni PAS, yang ni PAS ni Pertubuhan Al-Mahdiin se-Malaysia. Oh, saya ahli dia. Oh, ya ke? Habis Imam Mahdi keluar besok. Imam Mahdi keluar, saya akan ke depan. Tapi tidak duduk dalam tarbiyah. Tidak duduk dalam proses dakwah. Tidak duduk dalam proses tarbiyah, jihad. Tak ada. Apa jihad? Jihad mula dengan diri kita. Jihad mula dengan diri kita. Apa dia? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah
Nabi kata apa? Auqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjihad tu, yang berjuang tu ialah orang yang lawan diri dia sendiri, lawan nafsu dia untuk taat pada Allah. Berapa ramai di kalangan hulu balang yang ada ni yang boleh membuang rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada pada dia. Kan? Dengan bapa, dengan mak tak hormat, dengan tuan guru, oi, sampai sujud pun boleh. Dengan tuan guru silat tu sampai sujud. Dengan mak ayah keras. Padahal mak ayah nombor satu kita kena hormat. Jadi kita tengok hari ni nak buang dosa, bukan senang nak buat dosa kan, tapi kita kata saya pahlawan, saya hebat, saya mat kilau, saya ada silat mat kilau, saya ada jabat 1000, jabat 14, jabat besi, semua jenis jabat saya ada, saya dah kuat. Tapi kita tak jaga adab kita, akhlak kita, tak ibadah sungguh-sungguh, tak jaga ibadah kita, tak jaga akidah kita, tak tingkatkan ilmu iman kita, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, tak tingkatkan sampai kita kepada peringkat hakikah. Roh kita dibersihkan, takarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hadis panjang, kita ambil tengah-tengah, kita apa? Kan? Akhbirni 'anil ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. Ceritakan pada aku apa ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Auqamaka Rasul sallam. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya pasti Allah melihat kamu. Ini ihsan, takarub dengan Allah. Hati kita, roh kita makin lama makin takarub dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok hari ni, macam mana kita nak kata kita ni mahdiin lah, taifah mansurah lah, kita ni jamaah yang paling best, tapi khusyuk pun tidak dalam sembahyang. Baca Quran pun sikit-sikit je. Masa nak kahwin je baca Quran, masa ada orang mati je baca Quran. Hari biasa tak ada. Kita kena hidupkan Quran dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan, nak masuk asar dah ni insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan ni ada kebaikan. Tak banyak pun, sikit insya-Allah, no? Saya minta maaf hari ni bising sikitlah. Duduk sebelah jalan. Jalan besar tu 4 lane. Sedang kejap motor kejap. Jadi mudah-mudahan Allah izin dapat apa namanya, dengar dengan ada mikrofon ni, mudah-mudahan kita boleh dengar lah insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, siapa yang baru masuk tolong dengar daripada awal. Ada banyak benda awal yang penting-penting tadi insya-Allah. Peringatan untuk diri saya sendiri dan peringatan untuk sama-sama kita lah insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf noh, banyak cakap, saya tegur banyak tadi. Saya tegur diri saya sendiri dulu. InsyaAllah kalau ada manfaat ambillah sebagai. Saya bukan nak kata saya yang terbaik tak, saya cuma tegur diri saya. Kalau saya boleh baiki diri saya, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan perempuan boleh baiki, alhamdulillah. Tapi kalau saya, tuan-tuan tak boleh baiki pun, kurang-kurang saya boleh baiki diri saya sendiri insyaAllah. Saya bukan nak tegur siapa-siapa. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, Allah jadikan kita antara orang-orang yang terpilih untuk bersama-sama dengan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa sikallahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari kelalaian, kelemahan, dosa-dosa dan kehinaan. Rabbana atimim lana nurana wa fir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atimim lana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan
اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا يا الله من المحبين اللهم اجعلنا يا الله من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا يا الله من المهديين ربنا أتمم لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sebelum tu siapa yang ada ke lapangan, insya-Allah hari Sabtu, Ahad dan Isnin ni akan ada satu majlis gotong royong dan hari kekeluargaan bersama-sama dengan Ansar di Rimbunan Kasih di Serkam, Melaka. Siapa yang ada ke lapangan saya jemput semualah, insya-Allah. Kita ada pertandingan untuk memanah dengan anak-anak kita, sama-sama kita je. Kemudian gotong royong sikit. Kemudian lepas tu kita akan ada satu sesi bersama-sama untuk kita tengok macam mana nak bergembira bersama keluarga. Kita buat satu sesi macam mana nak bergembira bersama keluarga ramai-ramai. Nanti kita akan buat di surau. InsyaAllah siapa yang ada ke lapangan, insyaAllah Sabtu kita mula pagi pun boleh, pagi. Dan lepas tu kita akan sampai Ahad sampai hari Senin lah. Senin cuti kan. Kalau boleh datang hari Sabtu, datang hari Ahad. Tapi maknanya kita mulai dari Sabtu tu, insyaAllah. Nanti tentatifnya kita akan bagi dalam page FB Ansar, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.